Okay. Hai, bertemu lagi kita di channel Good Tree Garden. So, pada episod kali ini, saya akan membincangkan tentang satu topik yang boleh dikatakan popular di kalangan peternak, sama ada yang baru mula ataupun yang dah mula. So, topik kali ini adalah berkaitan dengan penggunaan sistem lantai tanah dan juga sistem lantai simen. Okey. Untuk lantai tanah. Okey. Seperti yang kita tahu, lantai tanah ni merupakan satu sistem yang menjimatkan dari segi kos. So, kita tak perlu fikir kos untuk kita simen lantai. So, bagi peternak yang baru nak mulakan peternakan, yang modalnya tak berapa banyak, so kebanyakannya akan lebih cenderung untuk memilih penggunaan sistem lantai simen, lantai tanah. So yang keduanya, selain daripada kos, peternak lebih gemar untuk menggunakan lantai tanah disebabkan oleh bau. So dekat sini untuk peternakan, kebanyakan masalah yang biasa timbul adalah masalah bau, especially untuk peternak yang menternak di kawasan yang berdekatan dengan perumahan lah. So untuk peternak yang menternak di kawasan perumahan ni, biasanya akan ada isu lah tentang bau, tentang kebersihan. So lantai tanah ni antara satu option yang untuk jangka masa pendek memang boleh dikatakan tak ada bau lah, dengan syarat dia kering. So kalau contoh kita punya lantai tanah tu basah, lembab, usually akan ada bau jugalah yang timbul. So seterusnya adalah kita boleh menjimatkan penggunaan air. So untuk lantai tanah, kebiasaannya tinja-tinja memang akan dibuang secara manual, iaitu secara mengangkut. Means kita akan ada rutin, sama ada kalau macam kami di sini, kami akan buat 2 minggu ke sebulan sekali untuk angkut keluar tinja-tinja di bawah sangkar tu. So dekat sini macam mana dia boleh menjimatkan air, disebabkan tadilah, so kita akan angkut tinja tu keluar. Option yang, iaitu salah satunya option yang ada, kalau kita nak cuci dengan air, usually kawasan tanah tu akan bertakung lah. So dekat sini bila air bertakung, so dari segi nak kering balik untuk dekat lantai tanah, memang susah nak kering. So kita biasanya tak akan menggunakan air lah untuk lantai tanah. So kalau untuk macam yang sangkar 2 tingkat, biasanya kita akan gunakan scraper untuk tolak tinja-tinja daripada sliding tu jatuh ke tanah. So dekat sini untuk kencing, so kencing pun lagi mudah lah. So dia akan serap dalam tanah tu sendiri. So untuk kelebihan seterusnya adalah dari segi cost production. So yang seperti yang kita tahu, bila kita jimatkan penggunaan air dekat sini, air is part of our utilities punya cost lah. So bila kita reduce cost utilities, kita juga boleh reduce cost production lah. So dekat sini untuk short term, bagi saya penggunaan lantai tanah ni berbaloi. So di samping dia punya kelebihan-kelebihan tadi, lantai tanah juga ada kekurangan dia sendiri. So untuk kekurangan yang ada pada lantai tanah ni, seperti yang saya cakap tadi, dia akan ada rutin di mana kita akan angkut tinja-tinja tu keluar daripada reban ataupun bawah sangkar. So bila nak angkut ni, kita perlukan tenaga kerja lebih lah. So bermakna instead of kita just cuci dengan air, tolak dengan air je, kita perlukan tenaga lebih untuk angkut tinja tu keluar. So selain daripada itu, adalah masalah dekat cara untuk kita sanitasi. So dekat sini, bila bercakap tentang sanitasi, sebenarnya sanitasi ni agak panjang. So untuk sanitasi reban ternakan, dia tak sama macam kita sanitize untuk kegunaan rumah, untuk
untuk gunaan yang manusia guna lah. So usually sebab manusia just fokus dekat kuman. So untuk ternakan, kebiasaannya kita fokus kepada 3 perkara lah, iaitu kuman, parasite dan juga fungus. Tak pun yang untuk dalam bahasa Melayunya adalah kulat. So dekat sini ketiga-tiga benda ni boleh menjadi punca masalah kepada ternakan. So seperti yang kita tahu, kuman ni common, kita akan tahu apa masalah-masalah yang akan berlaku. So macam yang seterusnya adalah parasite. Okey, di sini saya tekankan di sini saya tekankan kurap yang berlaku pada arnab adalah berpunca daripada parasite dan juga fungus. Dua benda ni yang menjadi punca utama kepada timbulnya masalah kurap di kalangan arnab lah. So untuk masalah tadi yang common yang kita tahu adalah masalah kurap. So bila bercerita tentang kurap ni, rasanya semua peternak pernah melalui. Dan dekat sini saya tekankan kurap ni adalah berpunca daripada fungus dan juga parasite. So kalau contoh kita ada peternak yang just menggunakan disinfektan untuk antibakteria, so dekat sini tak membantu bagi menghalang development parasite dan juga fungus. So untuk seterusnya kita pergi kepada lantai simen. So untuk lantai simen, lantai simen ni kelebihan dia seperti yang kita tahu, tadi saya baru bercakap tentang sanitize. So lantai simen lebih mudah untuk kita sanitize sebab lantai simen tak ada tanah. So bila tak ada tanah, kita tak akan ada risiko yang tinggi terhadap parasite. Kita tak akan ada risiko juga terhadap fungus disebabkan lantai simen mudah untuk kita keringkan, kecuali reban yang tak ada ventilation langsung, means even dia tak ada angin daripada luar, dia juga tak ada kipas. So dekat sini kipas juga penting bagi peternakan arnab, bukan sahaja untuk sejukkan reban tapi dia membantu untuk kira macam nak pastikan persekitaran reban tu sentiasa dalam keadaan yang kering. So selain daripada itu, sistem pembersihan dia akan lagi mudah lah. Di sini kita bercuci pakai air. So cuci pakai air ni benda yang paling mudah compare dengan kita nak angkut tinja semua benda. So benda ni kita boleh buat hampir setiap hari. So kalau untuk kami sendiri, lantai simen kami lebih prefer untuk cuci setiap hari. Untuk lantai tanah, dia akan ada rutin dia sendirilah. So yang tu dari segi pembersihan. So untuk kekurangan untuk lantai simen ni, yang pertama yang kita akan nampak adalah kos lah. So dekat sini kos dia bila kita nak simen compare dengan kita just bina reban atas tanah macam tu, kos dia akan lagi tinggi. So yang keduanya, dia mudah berbau. Kes mudah berbau ni adalah bila kawasan reban tu dalam keadaan yang basah lah. So bila kita cuci setiap hari, means setiap hari reban kita akan dalam keadaan yang basah. So sebab tu kita perlukan ventilation system yang betul. Dengan kata ringkasnya perlukan kipas untuk keringkan kawasan. So yang seterusnya, benda yang paling penting adalah design lantai tu sendiri. So kalau boleh, refer lah kepada peternak-peternak yang dah ada pengalaman untuk design satu sistem longkang yang boleh dikatakan mesra pengguna. So maknanya mudah untuk kita cuci, tak perlukan penggunaan air yang banyak. Dan dari segi kalau contoh ada peternak yang nak collect tinja, dan sistem tu boleh membantu peternak tu untuk asingkan tinja dengan cecair basuhan tadilah. So di sini kita boleh katakan sistem lantai simen ni kalau dari segi kawalan penyakit dia lebih menguntungkan compare dengan sistem lantai tanah. So kalau untuk lantai tanah pula tadi, bagi yang
tak ada modal yang besar untuk memulakan peternakan, okey untuk pergi kepada lantai tanah. Sebab untuk jangka masa 1 ke 3 tahun, bagi saya lantai tanah boleh diguna pakai. So rasanya untuk perbezaan lantai simen dan lantai tanah, itu saja perkongsian saya untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.